Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Insyaallah muka surat 615. Muka surat 615 masih dalam kaedah yang keempat, kaedah besar yang keempat, iaitu ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Itu kaedah besar. Kaedah kecilnya yang kita telah bincangkan, ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang dilarang. Yang kedua, ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Yang dikatakan darurat itu mestilah dengan kadarnya. Yang ketiganya, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan tidak boleh ditolak dengan kemudaratan. Dan hari ini kita bincang yang keempat pula, tuan-tuan. Ad-dararul asyadda yuzalu bid-dararil akhaffa, atau irtikabu akhaffid dararain, atau yukhtaru ahwanus syarrain, atau idza ta'arad mafsadatan ru'ya a'zamuha dararan birtikabi akhaffihima. Okey, apa tu? Pertama, ad-dararul asyadda yuzalu bid-dararil akhaffi. Kemudaratan yang besar, yang dahsyat, yang lebih dahsyat, yang lebih buruk, yang lebih besar, dihapuskan oleh kemudaratan yang lebih kecil. Itu pertama. Dia empat-empat ni maknanya sama ya tuan-tuan. Yang kedua, irtikabu akhaffid dararain. Maknanya kita mengambil mudarat yang paling ringan. Yang ketiganya, yukhtaru ahwanu syarrain. Dipilih yang paling ringan di antara dua kejahatan, dua keburukan. Yang keempatnya, idza ta'arada mafsadatan ru'ya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Apabila berkumpul dua kebinasaan, berkumpul dua kebinasaan, yang paling besar di antara keduanya hendaklah dielakkan dengan mengambil kebinasaan yang paling ringan. Okey, apa maksudnya itu? Maksudnya tuan-tuan, kadang-kadang mudarat ni ada dua. Dua-dua mudarat. Nak bagi contoh apa ya? Nak bagi contoh mengundi kan kata masuk politik pula. Contohlah, satu todi. Kita tengok dulu. Keempat kaedah ini membawa maksud yang sama, iaitu bila bertembung dua mudarat hendaklah
diberi perhatian mudarat yang paling besar di antara dua mudarat tadi, dengan memilih mudarat yang paling ringan. Artinya cara melepaskan diri, cara melepaskan dari pertemuan dua kemudaratan yang pasti berlaku salah satu darinya, sedangkan salah satu darinya itu besar dibandingkan dengan satu lagi, maka hendaklah dipilih yang kecil dan lebih ringan dari mengambil kira aspek yang besar, kerana bahayanya lebih dahsyat. Contohnya lah, kalau kelaparan di antara babi dengan biawak, agak-agak mana yang paling mudaratnya besar? Babi lah kan. Babi confirm Quran kata haram. Biawak ni ada juga ulama yang kata boleh makan. Bukan biawak tak, biawak tu yang melintas kat jalan kalau kita pergi masjid ni. Jangan terkejut tuan. Ada ulama kata boleh dimakan. Tapi jumhur ulama kata tak boleh lah. Sebab dia binatang yang menjijikkan. Okey, jadi maknanya dua-dua mudarat. Antara babi dengan biawak. Maka dalam dua keadaan ini kita kena memilih kemudaratan yang paling ringan, iaitu makanlah biawak. Walaupun mungkin biawak tak sedap, babi lagi sedap. Allah alam lah, saya tak pernah makan babi kan. Okey. Artinya cara melepaskan dari pertemuan dua kemudaratan yang pasti berlaku salah satu darinya, sedangkan salah satu darinya itu besar dibandingkan dengan satu lagi, maka hendaklah dipilih yang kecil dan lebih ringan dari mengambil kira aspek yang besar, kerana bahayanya lebih dahsyat. Contoh, dibagi contoh tuan-tuan. Contoh-contoh yang diberikan dekat sini, disyarakkan qisas, hudud, dan mempertahankan diri dari serangan penceroboh. Disyarakkan qisas, hudud, dan mempertahankan diri dari serangan penceroboh. Okey, dimaksud macam ni. Orang yang membunuh, maksudnya dia orang menceroboh tempat kita, kita mempertahankan diri. Okey, kalau kita tidak lawan dia, sudah tentu akan menimbulkan kemudaratan kepada diri kita. Maka dalam keadaan seperti ini tuan-tuan, boleh kita melawan. Tetapi syaratnya dekat tempat sendiri tuan-tuan. Jangan penceroboh tu dah lari, kita pun pergi kejar dia. Itu yang berlaku kes tu. Sebab dia kejar orang yang menceroboh tu, dibunuhnya dekat luar kawasan rumah dia. Itu yang jadi masalah tu. Kalau dalam rumah, dia boleh kata dia mempertahankan diri. Tapi dia buat kat luar. Yang kedua, fasah akad kerana aib barang jualan dan fasah perkahwinan kerana kepapaan. Maknanya tuan-tuan, kalau teruskan perkahwinan, mudarat. Kalau bercerai, mudarat. Di antara dua mudarat ni mana paling besar? Elok bercerai ke elok bersama? Kalau masih bersama, mudaratnya mungkin lagi besar. Timbul macam-macam. Yalah, nanti asyik gaduh je ke dan sebagainya. Sedangkan bercerai juga adalah satu kemudaratan. Maka dia tengok yang mana lebih ringan kemudaratan tersebut. Adakah kemudaratan bercerai lebih ringan daripada kemudaratan bersama? Kalau kemudaratan bercerai lebih ringan, maka eloklah bercerai. Kalau bercerai lebih mudarat daripada bersama, eloklah masih bersama. Itu memilih di antara dua
kemudaratan. Sama memfasahkan perkahwinan kerana apa? Kekal bersama makin miskin. Kalau bercerai boleh membebaskan diri daripada kehidupan yang susah. Contoh. Ataupun kalau bersama, kalau bercerai lagi makin miskin. Contoh. Maka lebih baik terus bersama. Tapi kalau sekiranya bersama makin bertambah miskin. Kalau bercerai, bolehlah dia bebas untuk kehidupan dia. Jadi kat situ bertembungnya dua kemudaratan. Contoh lagi, harus membedah perut wanita yang mati bagi mengeluarkan janin apabila ada harapan janin itu masih hidup. Orang mati sepatutnya tak boleh diedel-edel. Tetapi tengok, yang contoh dekat sini, perempuan mati itu mengandung. Doktor kata baby ada hidup. Diedel-edel perut jenazah, mudarat. Tetapi kalau dibiarkan, mudaratnya lebih besar, iaitu baby itu mati. Jadi boleh diedel-edel mayat itu, sebab mudaratnya lebih ringan daripada kalau bayi itu mati di dalam perut. Sama tuan-tuan dalam kes-kes yang berkaitan dengan pembunuhan umpamanya. Mayat itu di postmortem. Kerana apa? Untuk mencari bukti-bukti pembunuhan. Maka postmortem itu mudaratnya kecil dibanding dengan membiarkan pembunuh itu berkeliaran di luar. Kalau sekiranya dengan buat postmortem kepada mayat itu boleh membawa kepada penangkapan pembunuh, maka boleh untuk di postmortem kerana mengelakkan kemudaratan yang lebih besar. Dan contoh yang keempat, harus tebus talak oleh isteri dalam masa haid kerana menyelamatkan isteri dari penyiksaan suaminya itu lebih diutamakan dari keburukan memanjangkan iddah ke atasnya kerana sedikit mudaratnya. Okey. Kan talak ketika isteri datang bulan haram hukumnya. Mudarat lah tu. Tapi nak tunggu habis haid, hari-hari kena teranjang, kena sepak contoh. Jadi isteri pun ceraikan saya bang, saya bayarlah abang berapa nak. Contohlah tebus talak. Kalau ikutkan hukumnya haram. Tetapi kalau dibiarkan untuk dipanjangkan lagi iddahnya, menyebabkan penderitaan berlaku kepada orang perempuan tersebut. Itu yang dinamakan darar. Perkara darar ni yang kadang-kadang orang tak nampak. Darar dalam rumah tangga. Jadi boleh ataupun diharuskan untuk tebus talak ketika dalam haid untuk membebaskan isteri itu daripada kekejaman suaminya. Kerana keharaman tebus talak ketika haid itu mudarat kecil dibanding dengan dia terus bersama dengan suaminya. Itu di antara contoh-contoh. Banyaklah tuan-tuan mungkin boleh fikirkan diri di antara dua kemudaratan ni mana satu. Maknanya kita boleh pilih. Dua-dua mudarat, tapi kita pilih yang paling ringan. Kalau ini dia punya kemudarat yang lebih besar. Yang ini mudaratnya kecil, tapi dua-dua mudarat. Maka kalau tak ada pilihan, maka kita ambillah yang mudarat yang lebih kecil. Ada soalan yang tak faham tentang benda ni? Boleh faham Boleh? Di antara dua mudarat, pilih yang paling ringan. Kemudaratan yang paling ringan. Okey.
Yang kelimanya, al-hajatu tunazzalu manzilatad darurah ammah kanat aw khassah. Al-hajatu tunazzalul manzilatad darurati ammah kanat aw khassah. Hajat menepati seperti darurah juga, sama ada secara umum ataupun secara khusus akan hajat tersebut. Hajat ni hajatlah, hajat, hasrat. Hajat. Sama ada hajat itu perlu dipenuhi ataupun tidak. Hajat itu sekiranya tidak dipenuhi akan menimbulkan kesukaran dan kesulitan. Sedangkan darurah kalau tidak dipenuhi boleh membawa kepada kebinasaan. Adapun hajat yang umum ialah yang diperlukan oleh semua orang dalam perkara berkaitan dengan kepentingan awam seperti siasah, pemerintahan, pertanian, perindustrian. Sementara hajat yang khusus ialah yang diperlukan oleh kelompok tertentu seperti penduduk satu-satu negeri atau ahli profesional atau individu tertentu atau beberapa individu tertentu sahaja. Jadi hajat ni ada dua. Satu hajat yang berkepentingan umum, satu negara berhajat kepada benda tu. Manakala hajat khusus ni hajat pada kelompok-kelompok tertentu sahaja. Maksud kaedah ini ialah bahawa kemudahan-kemudahan syarak yang dikecualikan tidak terbatas dalam keadaan darurah yang amat mendesak sahaja. Bahkan hajat-hajat yang martabatnya kurang dari darurat pun membolehkan kemudahan-kemudahan yang dikecualikan juga. Kita tengok contoh. Satu, diharuskan beberapa jenis akad seperti ijarah, ju'alah, hiwalah, salam, istisna, kerana ada nas syarak yang mengharuskannya sebagai pengecualian dari kaedah umum yang tidak mengharuskan jualan yang tidak wujud. Tetapi oleh kerana atas asas keperluan manusia kepada akad-akad ini, maka syarak membenarkannya. Okey. Sekarang lagilah tuan-tuan, Shopee, Lazada, Zalora, lagi apa? Jual beli yang barangnya tak ada depan mata kita pun, guna katalog ni. Jual beli salam, kita tempah sesuatu, kita bayar, benda tu belum wujud lagi. Jual beli apa ni, mengupah orang buat rumah, kita bayar dah dulu lah, rumah tak ada lagi, tapi kita bayar. Okey, sekian ribu, ataupun ikut perjanjian, mungkin separuh-separuh dan sebagainya tuan-tuan. Ini berlaku tuan-tuan. Projek perumahan baru keluar dia punya apa? Dia punya papan tanda. Orang dah jual dah, rumah tak siap lagi. Jadi benda-benda seperti ini tuan-tuan, kalau mengikut kaedah umum dalam muamalah, mana boleh jual benda yang dah masih yang tak ada lagi, yang tak wujud lagi depan mata, yang tak nampak lagi. Jual beli salam, tempahan, tempah baju umpamanya, itu benda yang tak wujud lagi. Kalau ikut kaedah jual beli, salah satu syaratnya barang mesti ada. Tapi dalam kes-kes ini barang tak ada, tetapi dia ada satu keperluan manusia. Manusia memerlukan bentuk-bentuk transaksi atau muamalat seperti ini. Maka inilah yang dikatakan bahawa al-hajat tunazzalul manzilatud darurah ammah kanat aw khassah. Ini dia kira keperluan manusia. Dia tak darurat. Kalau tak beli tempah pun tak masalah, tak jadi apa-apa pun. Tetapi ada ketikanya manusia perlu kepada itu. Lebih-lebih lagi apabila dia tu sudah menjadi suatu keperluan umum. Jual beli yang secara tempahan ini, secara online ini dan sebagainya tuan-tuan. Maka perkara itu dibolehkan.
walaupun dia tidak mencapai darurah. Yang kedua, contoh kedua, harus diterjemahkan nas-nas Al-Quran kepada bahasa bukan Arab, memandangkan betapa perlunya manusia mengetahui hukum Islam dan risalahnya yang universal untuk manusia sejagat, kerana tidak semua orang bukan Arab dapat menguasai bahasa Al-Quran dengan baik. Kalau ikut hukum asalnya, tuan-tuan, Al-Quran tu mana boleh terjemah? Dia turun dalam bahasa Arab. Sebab itu ada ulama yang mengharamkan terjemahan Al-Quran. Tetapi menjadi satu keperluan manusia untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, okeylah dia orang Arab. Quran tu bahasa Arab. Walaupun dia tak beriman, dia baca depan dia faham isi kandungan Quran tu. Sebab dia faham lah, dia lawan. Tapi bagi orang yang bukan Arab, macam kita orang Melayu, tuan-tuan, kita tak faham dengan bahasa Arab. Kalau tak belajar bahasa Arab, maka sudah tentu untuk memahami isi kandungan Quran, kita perlu kepada membaca terjemahannya. Walaupun terjemahan itu tidaklah dapat memenuhi maksud sebenar, tetapi setidak-tidaknya ia memberikan kefahaman kepada kita tentang isi kandungan Quran. Maka keperluan itu membolehkan perkara yang asalnya tidak boleh, maka dibolehkan kerana untuk memenuhi hajat ataupun keperluan manusia seluruhnya. Okey. Yang ketiga, contoh ketiga, uruf. Uruf ni adat, tuan-tuan. Adat resam manusia. Adatlah adat, hukum adat. Uruf atau kebiasaan manusia ni dikira sebagai sumber untuk mendapatkan hukum syarak, kerana uruf manusia selari dengan kepentingan dan hajat mereka selagi ia tidak bertentangan dengan nas syarak. Uruf ni contoh, apakah hukum yang diambil daripada uruf, adat kebiasaan? Harta sepencarian bagi contoh. Harta sepencarian ini tak ada dalam hukum Islam, tak ada, tuan-tuan. Dalam hukum munakahat tak ada. Tentang dalam muamalat pun tak ada harta sepencarian. Tetapi mengikut uruf kita, dia ikut uruf, tuan-tuan. Orang Melayu ni biasanya suami isteri sama pergi sawah ladang dulu. Suami mengerjakan ladang, isteri masak, bawa lah makanan tu sama-sama. Kadang-kadang bahkan sama-sama isteri pun mengerjakan ladang, tanam padi, ataupun masa panen nanti isteri pun sama-sama untuk menuai padi. Maknanya dalam uruf kita ni, tuan-tuan, walaupun suami bertanggungjawab untuk membiayai kehidupan ataupun memberi nafkah kepada keluarga, tetapi dalam uruf masyarakat kita ni sama-sama bekerja. Jadi sama-sama bekerja ni, tuan-tuan, apa saja harta yang diperoleh dalam sepanjang tempoh perkahwinan itu sudah tentu suatu bentuk harta yang sama-sama ada orang menyumbang, sama ada suami ataupun isteri. Maka perkara ini menjadi asas munculnya hukum berkenaan dengan harta sepencarian. Maknanya apabila mati pasangan, maka pasangan yang masih hidup itu sebelum harta itu dibahagikan sebagai harta pusaka, maka dia boleh menuntut harta sepencarian. Pergi kat negeri Arab, tuan-tuan, tak jumpa pula undang-undang harta sepencarian. Sebab apa? Orang Arab ni kahwin semua lelaki sediakan. Kau duduk masuk cuci kaki je. Kau nak kahwin dengan aku mesti rumah selengkap dengan astro, dengan kolam renang, mesti ada amah 3 orang, baru boleh kahwin dengan aku. So dia masuk-masuk je. Dia tak ada apa-apa sumbangan. Sumbangan emosi lah mungkin. Maknanya semua bergantung kepada suami yang akan membiayai segala-galanya
Duit make up pun suami beli, apa semua beli. Tapi kita tak. Make up isteri yang beli sendiri. Kadang-kadang bil elektrik so isteri yang bayar. Kadang sebab tu yang suami apa? Suami beli beras saja. Beras kita beli, beras saja yang dibeli. Ikan kembungnya bininya yang beli. Jadi adat itu berbeza di antara satu tempat dengan satu tempat. Maka uruf itu boleh diambil untuk dijadikan sumber kepada kenapa hukum itu wujud. Sebab ia menjadi satu keperluan. Asalnya tak ada, tapi menjadi satu keperluan. Sebab tu hajat keperluan. Contohnya lagi macam umat Islam yang hidup di negeri Eropah. Eropah tak ada bank Islam, tuan-tuan. Tapi sebagai manusia hidup, dia perlu beli rumah. Nak beli rumah, kena jumpa dengan bank yang biasa. Tak ada bank Islam. Nak beli rumah secara cash, tak ada duit. Maka itu adalah keperluan bagi masyarakat umum, masyarakat Islam umum di negara yang tak ada bank Islam. Maka pada ketika itu dia diharuskan untuk membiayai perumahannya itu dengan secara konvensional. Tapi kita duduk di negeri yang ada bank Islam, dah tak ada lah, tuan-tuan. Tak ada alasan, tak ada hajat keperluan umum tu untuk mengharuskan kita mengambil sistem-sistem yang konvensional ini. Walaupun di sana ada isu lah tentang sistem perbankan Islam dan sebagainya, tuan-tuan. Tetapi pada dasarnya bila satu sistem perbankan ataupun kewangan Islam itu sudah wujud di sebuah negara, maka tidak ada lagi hajat yang boleh mengharuskan untuk kita mengambil sistem. Kecuali zaman dulu, zaman-zaman tak ada bank Islam, tuan-tuan, masing-masing semua beli kereta guna finance lah, guna apalah. Tak ada pilihan. Tapi bila dah ada pilihan ni, tuan-tuan, maka kita tak boleh lagi, kaedah ni tak boleh pakai lagi dah. Kaedah ni hanya boleh pakai dalam keadaan-keadaan yang di mana kita tidak ada pilihan. Wallahu alam. Ada soalan? Minit lagi. 10 minit lagi. 10 minit lagi habiskan terus ni. Okey, kaedah yang terakhir, kaedah kecil yang terakhir dekat sini ialah darul mafasid aula min jalbil masalih. Menolak kemudaratan atau menolak kerosakan itu lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan. Maksud kaedah ini ialah apabila bertembung mafsadah, kebinasaan dengan maslahah, kebaikan, maka pada kebiasaannya hendaklah didahulukan menolak mafsadah kerana penekanan syarak kepada perkara-perkara larangan melebihi perkara yang diperintah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh." Apabila aku perintahkan kamu lakukan sesuatu, hendaklah kamu kerjakan seberapa yang kamu mampu, dan apabila aku larang kamu dari sesuatu perkara, maka hendaklah kamu jauhinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Justru itu, maka dimaafkan meninggalkan sebahagian yang wajib dengan ada masyaqqah. Masyaqqah ni kesusahan yang tak boleh dielak. Sedangkan tidak dibenarkan sama sekali membuat perkara yang dilarang, apatah lagi dosa-dosa besar. Contoh bagi kaedah ini. Pertama, berlebih-lebihan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung adalah disunatkan ketika berwuduk. Tapi makruh bagi orang yang berpuasa kerana maslahat atau kepentingan menjaga kesahihan puasa itu lebih diutamakan ke atas mafsadah meninggalkan sunat berlebihan pada wuduk. Maknanya berwuduk ni disunatkan berlebihan, berkumur-kumur supaya gudal-gudalnya tu hilang, dengan menyedut air ke hidung supaya hidung tu bersih. Tapi bila orang yang berpuasa nak berlebih-lebih berkumur, menyebabkan puasanya binasa. So menolak kebinasaan puasa itu lebih diutamakan daripada
mengambil kebaikan sunatnya berkumur-kumur, berlebih-lebihan. Yang kedua, harus berdusta. Ini jangan pula pandang asyik nak bohong ni kerjanya. Walaupun pada asalnya ia mafsadah yang diharamkan, apabila dia mendatangkan kebaikan yang lebih, seperti berdusta kerana bertujuan mendamaikan di antara dua orang yang bertikai, dan berdusta dengan isteri bagi tujuan mendamaikannya. Itu kalau isterinya dua. Kalau isteri satu, tetap haram berbohong dengan satu isteri tu. Abang gimana bang? Tak ada gimana, medang aja. Padahal pergi karaoke, jumpa GRO. Itu tak boleh. Maknanya yang dibolehkan untuk mendamaikan dua pihak. A gaduh dengan B. B tanya kita, A ada cakap apa-apa tak dekat aku? Dia ada kutuk-kutuk aku tak? Tak ada. Dia kata baik je kat kau. Padahal dia kutuk lebih. Kita tahu A ni kutuk B. Tapi kita kata tak adalah, dia tak kutuk kau. Itu dah bohong lah tu. Tapi bohong itu tujuan untuk mendamaikan di antara dua pihak. Dengan kalau ada yang ada dua orang isteri. Abang boleh beli apa dekat Mina tu? Tak ada apa-apalah, abang beli sate je. Padahal beli pizza, contohlah. Maka dalam keadaan itu sahaja yang dibenarkan berdusta. Ataupun ada orang datang minta perlindungan dengan kita, kita pun sembunyikan dia dalam rumah. Orang yang datang dengan parang nak bunuh tu pun datang, ada tak nampak siapa-siapa tadi lalu kat sini? Aku nak bunuh dia ni. So kita boleh berbohong untuk menyelamatkan orang tadi daripada kena bunuh. Itu maksudnya tuan-tuan. Sebab nak mengelak daripada kemudaratan yang lebih. Ini pun kira dua kemudaratan ni. Mudarat bohong tu kecil. Yang ketiganya, menyelati bulu dan rambut dengan jari-jari ketika berwuduk dan mandi adalah disunatkan, tetapi makruh bagi orang yang muhrim. Muhrim ni maknanya orang yang berihram. Kita selalu sebut bukan muhrim, salah tu. Muhrim ni maksud orang yang berihram. Kalau lelaki dengan perempuan yang tak boleh, yang boleh kahwin itu mahram, bukan muhrim. Istilah dia. Jadi orang yang sedang dalam keadaan berihram, dia tak bolehlah nak menyelat-nyelat lebih-lebih, sebab nanti gugur. Jadi menolak kemudaratan kepada keihraman dia itu lebih diutamakan daripada mengambil sunat menyelati kepala. Okey, itu realiti kehidupan tuan-tuan. Pakai serban dengan pakai topi keleda. Pakai serban sunat, tapi pakai topi keleda untuk mengelakkan kalau kemalangan kepalanya melotas. Jadi mengelakkan kepala melotas kalau ke aksiden, dengan pakai topi keleda lebih diutamakan daripada memakai serban. Sebab pakai topi keleda menolak kemudaratan, lebih diutamakan daripada mengambil kesunatan memakai serban. Okey, jaga sekolah. Azan, nak sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah ni satu tuntutan kan? Satu tuntutan. Ada setengah mazhab kata wajib pergi sembahyang berjemaah. Dia tinggalkan pos dia, pergi masjid sembahyang berjemaah. Sekolah perompak pun masuk sebab jaga tak ada. Kemudaratan. Maka menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada dia mengambil kebaikan ataupun maslahah kebaikan sembahyang berjemaah. Maka stay dekat pos. Sama macam sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat pun sama juga. Kalau dia tinggalkan pos, pergi sembahyang Jumaat, orang datang masuk merompak, maka menolak kemudaratan orang datang masuk merompak lebih diutamakan daripada dia pergi sembahyang Jumaat. Cumanya sebagai manusia yang diberikan akal, kau susunlah Jumaat tu, janganlah setiap kali Jumaat ni aku bertugas lah. Pasal apa? Tak nak pergi sembahyang Jumaat. Itu tak boleh lah. Dia kena susunlah dia punya jadualnya. Maknanya kalau dah memang dia terkena jadual hari Jumaat, memang itu jadual dia, tak boleh nak tukar ganti lagi, maka dia tak boleh tinggalkan pos.
Bila dia tinggal kampus, berlaku kemudaratan. Menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada dia pergi ke menunaikan sembahyang Jumaat. Maka dalam keadaan itu dia gugurlah dia punya kewajiban dia untuk sembahyang Jumaat atas alasan-alasan yang tertentu. Itu antara contoh-contoh yang kita perlu faham. Sebab kadang-kadang ada orang tak faham, tuan-tuan. Kenapa kok pakai serban kena saman dengan polis? Lepas tu bawa pergi mahkamah kan, ada kan budak tu kan. Mahkamah jatuhkan hukuman denda sebab tak pakai topi keleda. Budak tu kan pakai serban kan sunat. Dia kalau ikut kaedah kaedah fiqh tuan-tuan, itu betul lah tu tindakan hakim tu. Dia polis itu betul lah, sebab pakai topi keleda tu untuk mengelakkan kemudaratan. Pakai serban mengambil kemaslahatan. Maka menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Maka itu kita kena faham betul-betul. Wallahu alam, tuan-tuan. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk kepada kaedah yang terakhir atau yang kelima, al-'adatu muhakkamatun, adat dijadikan sebagai rujukan hukum.